teori evolusi seolah-olah mendakwa bahawa adalah mustahil sesuatu itu datang daripada sesuatu yang tidak ada. Something coming out of nothing. It must come from something that already exists. Kan dia evolve datang daripada leluhur sebelum ni. Seolah-olah begitulah. Sebab bagi mereka spontaneous emergence, keluar secara spontan macam tu, dia orang tak boleh terima. Tetapi kita tahu secara muhkam dalam sains that the universe came out of nothing. Itu muhkam tak? Itu muhkam. Itu dikira sebagai satu established scientific fact hari ini. Big Bang Theory, there was nothing before Big Bang and then there was something. Walaupun the word nothing tu some people try to play around, kan? Tapi kita tahu the universe came out of nothing but taken out from non-existence to existence by an agent, by a being, which is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kita kata bahawa the emergence of the universe is spontaneous creation or spontaneous emergence. Jadi memang berlaku benda ni. This is not something yang orang agama speculate atau tolak secara membabi buta. Tidak. Sebab dalam fenomena alam ni memang ada berlaku kewujudan secara spontan. Buktinya adalah this universe, it emerges out of nothing. Jadi kenapa saintis boleh terima the emergence of the universe out of nothing, tetapi the emergence of species without going through descent with modification, proses evolusi, dia tak boleh terima benda ni. Ini saya cakap daripada lensa sains ni. Dia ada perkara muhkamat. Isu ini adalah kita boleh kategorikan sebagai mutasyabihat. So kita kena kembalikan kepada muhkamat. Now, apa lagi isu muhkamat di dalam agama kita ataupun di dalam pegangan orang Islam? Muhkamat merujuk kepada axiomatic principles. Ini penting. Malam ni kita akan bahas falsafah sains sedikit. Kita akan go a little bit deeper. Sebab kita akan bahas berkenaan dengan kebenaran. Kita akan bahas berkenaan dengan fakta. Jadi isu dia dekat sini adalah apa yang muhkam yang kita boleh guna untuk judge this observations yang tidak kita katakan boleh dipastikan. Apa yang kita ada sebagai foundation of truth untuk kita judge things. Apakah perkara-perkara muhkamat di dalam epistemologi Islam untuk kita menghakimi perkara-perkara ini? Saya melihat perkara yang pertama sekali adalah axiomatic principles kita. Okay, iaitu batu-bata asas akal manusia. The axiom of causality, the axiom of non-contradiction, dan beberapa lagi axiomatic principle dalam agama kita, dalam bahasa agama Islam ataupun dalam bahasa tradisi keilmuan Islam dipanggil sebagai al-awwaliyat al-aqliyah. Al-awwaliyat al-aqliyah. Yang mana kalau al-awwaliyat al-aqliyah ni roboh, maka tidak ada satu kenyataan pun yang boleh dibuat. Tak ada satu kenyataan pun yang boleh dibuat. Itu batu-bata asas pemikiran kita. We think with these axiomatic principles. Okay, mungkin ada yang kata tapi quantum theory dah robohkan axiom. Okay, saya tak setuju dan kita boleh bahaskan perkara itu nanti. So in the end of the day, kita nak kena balik kepada kayu ukur kebenaran yang paling asasi yang kita ada untuk kita judge these things. Okay. Dan bila menggunakan kayu ukur axiomatic principles ini, kita mencapai rumusan bahawa agama Islam adalah agama yang benar. Sebab kewujudan Tuhan itu adalah apa kita sebut sebagai axiom of causality. Kan? The universe cannot just pop up out of existence, out of non-existence to existence without any agent. So kena ada cause to it. So itu termasuk dalam axiom of causality. Dan sesuatu itu tidak boleh benar dan salah dalam masa yang sama. Itu axiom of non-contradiction. Dengar macam pelik kot bagi sebagai orang, tapi benda ni asas yang kita semua ada. The law of identity, the axiom of identity. Awak adalah awak, saya adalah saya. Benda basic macam ni kadang kena jelaskan. Sebab bila duk merapu macam Batiniah, awak jadi saya jadi awak. Faham? Mungkin orang kata kenapa kena bahas isu macam ni? Sebab dalam, bila dibiarkan menerawang, tak dijaga batu-bata asas ni, orang akan duk merepek. So, logician dan ulama ilmu akidah, they take this very seriously. Dalam ilmu kalam, kita beri penekanan kepada axiomatic principles, al-awwaliyat al-aqliyah. Bahkan al-awwaliyat al-aqliyah kita letak lebih tinggi daripada sains. Sebab apa? Sebab kita observe alam ni dengan awwaliyat al-aqliyah sebagai batu-bata asas. Observation. Sebab observation ni dia tak boleh datang sendiri. Dia kena observe by your human mind. Betul tak? So the mind in itself adalah at the basics of it. At the base of it. Dia adalah fondasi ataupun foundation. Dan dengan al-awwaliyat al-aqliyah ni kita merumuskan agama adalah benar. Agama Islam adalah benar.
Dan apabila kita lihat dakwaan-dakwaan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat di sana ada masalah dengan dakwaan teori evolusi. Jadi kita nak letak yang muhkamat di atas ke yang mutasyabihat di atas? Okay. So saya nak mengajar kaedah yang kita boleh pegang. Okay. So axiomatic principle kita adalah muhkam. Ayat-ayat muhkamat dalam Islam adalah muhkam. Yang muhkamat yang mutasyabihat lah. I'm talking about the verses that is muhkamat. Contoh, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Itu muhkamah. Persamaan ataupun perbandingan antara Isa adalah seperti Adam. Betul? Allah cipta daripada tanah, kemudian Allah kata kepada dia, jadi maka jadilah. Apakah persamaan? Apakah wajhu syibih di antara Nabi Adam dengan Nabi Isa? Wajhu syibih dia dua-dua tak ada bapa. Everyone who reads this verse will get to that conclusion. That means it's muhkamah. The meaning of it in that part, in that aspect is definitive. That means dua-dua tak ada bapa. Dua-dua tidak ada bapa. Beza Nabi Adam dengan Nabi Isa, Nabi Adam tak ada ayah dan tak ada ibu. Nabi Isa ada ibu. That means dia tidak ada leluhur yang sempurna. Nabi Adam tak ada leluhur langsung. Nabi Isa tidak ada leluhur yang kita kata dia ada half je lah. Itu muhkamah. Dan kebenaran agama Islam disokong dengan axiomatic principles tadi itu. Jadi ini muhkam, ini muhkam. Evolution theory ada aspek tasyabuh dalam dia. Mutasyabihat. Okay. Bila kita bahas isu axiom ni, kalau awak nak tahu, menjadi isu besar dalam akidah. Ni saya ajak juga pemikir-pemikir kita bahaskan isu ni. Sebab this is at the basis of the religion of Islam. Kalau ini roboh, the whole of the religion falls. Ada pihak dengan senang-senang hati mereka kata, axiomatic principle ni telah dirobohkan oleh quantum physics. Seolah-olah dia nak kata, dalam quantum physics kita tahu bahawa dua benda bercanggahan boleh bergabung. And there's no such thing as law of identity anymore. But a particle can be at two places in one time. Schrödinger's cat can be dead and alive in the same time. Ini besar sahabat-sahabat. Sebab tu kita bahas isu ni. Orang tak faham kata apa benda Ustaz ni merepek. Ini kalau dibuktikan benar, habis. Trinity benar, Tauhid pun benar. Ataupun boleh. Yang salah dan yang betul bergabung jadi sama. Ataupun, ada dan tak ada adalah boleh sama. Dia dah jadi absurd. Jadi absurdity. Cumanya saya nak ajak, betul ke conclusion quantum physics bawa ke situ? Ini yang kita nak kena fahamkan betul-betul. Betul ke quantum physics mengatakan kepada kita bahawa Schrödinger's cat tu is dead and alive really in the same time. So saya lihat ramai orang salah faham benda ni. Sebab kadang-kadang bila sains dah jadi pop science, dia punya wording dia tu untuk fahamkan orang awam, akhirnya merosakkan kefahaman orang awam. Dia mendakwa bahawa Schrödinger's cat membuktikan bahawa dua benda bercanggahan boleh bergabung sekali. Hidup dan mati dalam masa yang sama. Parah tak sahabat-sahabat kalau benda ni dibuktikan benar? Parah. Kalau hidup dan mati boleh bergabung, ada dan tak ada pun boleh bergabung. So boleh kata Allah ada dan tak ada dalam masa yang sama. Parah ni. Sedangkan Schrödinger's cat, dia bukan nak kata bahawa pada satu-satu keadaan, kucing tu adalah mati dan hidup dalam masa yang sama. Tidak. Kucing tu sama ada hidup ataupun mati. Tetapi pada dataran pengetahuan kita dan pada dataran quantum possibilities, memanglah possible dia hidup ataupun mati. Selagi kita tak buka kotak tu, kita tak akan tahu. Bila kita buka, baru kita tahu. Dan bila buka tu, boleh tak dia bergabung mati dan hidup dalam masa yang sama? Tak. Bila buka tu sama ada hidup ataupun mati. Sama juga dia kata tentang partikel dengan wave kan. Bila elektron ni kan, bila observe, dia akan jadi partikel kan. Tapi bila tak observe, dia dalam waveform. Photon, sorry. Thank you. Photon, dia dalam waveform. Dan bila sebut wave ni, dia ada kerentangan. Saya tak tahulah bahasa tu tepat ke tak. Bila sebut kerentangan, seolah-olah boleh kita kata dia ada di situ, dia ada di sini dalam masa yang sama. Tapi bila observe, dia jadi partikel. Saya tak tahu kalau apa yang saya sampaikan ni betul dari segi ni. Tapi itu yang saya faham. Ada orang menggunakan itu sebagai bukti dan partikel boleh ada dalam dua tempat dalam masa yang sama. Sedangkan bila observe, in actuality, dia hanya akan ada dekat satu tempat tertentu. Cuma di mana dia akan appear, tak ada orang tahu. Therefore, they call it random. Dan perkataan random pun kita kena faham. Saya lihat hari ini perkataan random dah berlaku perubahan. Especially theistic evolutionists, mereka ubah maksud random. Kalau dulu random bermaksud blinded, unguided. Tapi hari ini, dia tukar random kepada unknowable. Kerana manusia tidak ada kemampuan untuk tahu. Maka perkara itu dipanggil sebagai random. Bukan kerana benda tu unguided and blind.
So itu ada shifting of goalpost. Sebab you takkan boleh jadi theistic evolutionist kalau you tak percaya bahawa evolution itu pun sebenarnya guided in one way. So saya minta sahabat-sahabat kita yang menggunakan teori kuantum ni untuk robohkan axiom, awak kena fikirkan repercussion dia. Repercussion dia, kalau awak kata memang teori kuantum dah robohkan axiom, apa saja kenyataan yang awak buat, tak akan ada kepastian kebenaran lagi. Awak kata Allah wujud, statement itu pun may not necessarily be true. Sebab apa? Allah tak wujud juga boleh jadi benar dalam masa yang sama. It's possible. So parah. So be very careful when you say that quantum physics have destroyed axioms. No. Tapi bukankah Newtonian physics telah terbukti salah? Bila kita masuk kepada Einsteinian physics ataupun subatomic particle, subatomic world, ia telah terbukti bahawa Newtonian physics tidak boleh menjelaskan. Ini lagi satu bagi saya kenyataannya bermasalah. Bila kita nak kata bahawa Newtonian physics jadi salah bila kita faham quantum world, saya reject statement seperti ini. I think the better term is Newtonian physics adalah untuk atomic world. Einsteinian physics or whatever you want to call it, quantum adalah untuk subatomic world. Just because yang ni tak boleh apply dekat sini, bukan bermakna yang ni salah. Sebab saya dengar orang kata salah, Newton telah didapati salah. What do you mean? He's not wrong. It's just that his theory is not applicable in the subatomic world. Sama, kita ada sciences yang berbeza dalam agama. Ada usul fiqh, ada ilmu hadis, ada ilmu sejarah. Sama dengan ilmu hadis dengan ilmu sejarah. Okay, saya nak tanya awak. Dalam ilmu sejarah, ulama' mengguna pakai keketatan yang sama tak? Ketat tak dia orang punya prinsip dalam penerimaan riwayat? Sama dalam isu tarikh, sejarah dengan isu hadis? Sama tak? Tak. Dalam isu sirah, isu peperangan Rasulullah SAW, al-maghazi, siyar dan sebagainya, hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat dhaif diterima. Sebahagian dia ulama' hadis yang bila dalam cerita bab hadis dia tolak riwayat tu. Tapi bila cerita bab sejarah, dia orang terima. Kata, it's okay, itu kita masukkan benda ni. I mean, dua prinsip ni, dia bergerak berbeza mengikut sains itu. Mengikut prinsip ilmu itu. Prinsip usulul fiqh awak tak boleh pakai dalam ilmu tasawuf, contoh. Bukanlah semua tak boleh, sebahagiannya. You cannot just cut and paste. Kita tak kata salah, betul tak? Hanya kerana kita tak boleh guna ilmu mustalahul hadis dalam ilmu sejarah. Adakah kita nak kata ilmu mustalahul hadis salah? Hanya kerana kita tak boleh guna Newtonian physics dalam subatomic world, adakah kita nak kata Newton salah? So, we have to be very careful in this. So, kita bila bercakap tentang kalam ni, we have to really protect axiomatic principles. Dan kalau kita baca kitab Mawqiful Aql wal ilmi wal alami min rabbil alamin wa ibadihil mursalin oleh Syekh Mustafa Sabri, dia kata tugasan ulama akidah pada zaman dia adalah untuk defend al-awwaliyah al-aqliyah. Ini saya rephrase apa yang dia cakap. Sebab umat manusia hari ini sudah cenderung kepada sains dan mula menghentam akal. Dia bermula daripada zaman pencerahan Immanuel Kant dan sebagainya. They say since we have mistrusted the akal, kita dah tak boleh percaya akal manusia, kita tak boleh percaya agama, apa yang kita tinggal? Sains. Sebab tu sains ni dia jadi macam satu agama hari ini. Sebab dia dah tak ada benda lain yang dia boleh pegang. Ahli falsafah dia dah hentam akal. Agamawan dia dah buang agama. Saintis dan ahli falsafah dia pun dah hentam agama. So apa yang dia nak berpegang? Sains. Sebab tu agama mereka hari ini adalah sains, dan dalam falsafah dia panggil sebagai scientism. Jadi dah menjadi satu dakwaan falsafah, bukan sahaja satu gerak kerja sains, tetapi satu pegangan hidup, world view, bahkan sampai jadi lifestyle yang merangkum semua aspek dalam kehidupan mereka. Therefore we have to be careful with criticizing axioms. Sebab manusia yang tak ada axiom dipanggil tidak waras. So benda tu pun akan kena ubah. Mungkin orang tak waras yang waras, kita yang tak waras. So dah jadi everything becomes upside down, dia jadi terbalik. Okay? Jadi saya tidak setuju untuk kita kata bahawa quantum physics telah merobohkan axiomatic principle. Saya melihat kesalahfahaman berkenaan dengan dapatan-dapatan quantum physics ini yang membuat sebahagian pihak menganggap telah berlaku percanggahan.